warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua orang dalam keadaan yang sihat. Okey, hari ini kita sambung bab 5 ni ya. Okey, bila kita habis bab 5 ni, maksudnya kita sudah habis silibus. Okey? Okey, sebelum cikgu masuk, hari ini cikgu akan sambung tekanan, bahagian tekanan. Okey, sebelum cikgu masuk tekanan, cuba tengok di slide cikgu ni. Ini adalah aplikasi momentum dan inersia dalam bahagian keselamatan kereta. Maksudnya, semua yang ada pada kereta ni, dia direka khas untuk mengurangkan kesan momentum dan inersia. Okey, kita boleh tengok di sini ada airbag ataupun beg udara. Okay, airbag ni biasa dia di steering dengan di depan co-pilot tu kan. Okey, tujuannya untuk menghalang muka penumpang daripada terhempas ke papan pemuka, steering kereta dan cermin kereta. Okay, tapi airbag ni dia hanya akan terkeluar bila perlanggaran berkesan berlaku. Maksudnya bila ada hentakan yang sangat kuat. Kalau sekadar aksiden kecil tu airbag tidak akan keluar. Okay, ini tempat kepala. Tempat kepala ni untuk menyokong kepala kita supaya bila berlanggar kepala kita tidak terke belakang. Okey. Kemudian ni bumper dan bahagian ini bumper belakang dengan bahagian depan kereta ni tujuannya adalah untuk menyerap hentaman ataupun hentakan, okey, supaya mengurangkan kesan perlanggaran tu. Dan dia memang diciptakan supaya dia mudah remuk sebenarnya, supaya dia boleh menyerap hentakan. Sebab tu kalau kamu perasan bahagian depan dan belakang kereta ni, bahagian bumper ni dia lagi dia lembut sikit berbanding dengan badan kereta kan. Okey, tali pinggang tu sebab tu bila naik ke kereta kena pakai tali pinggang. Tali pinggang ni akan menghalang penumpang daripada bergerak ke hadapan bila berlaku pelanggaran ataupun bila kereta tu berhenti secara tiba-tiba. Okay? Dan bila aksiden berlaku untuk mengelakkan kita terkeluar daripada kereta. Biasa kalau tidak pakai tali pinggang, bila aksiden tu yang ada orang di atas jalan terlempar kan, keluar daripada kereta. Okay, ini sistem brake. Brake ni adalah untuk mengurangkan kelajuan supaya momentum dapat dikurangkan. Okay? Okey, seterusnya kita tengok tekanan. Konsep tekanan. Okey. Okey, tekanan ni formulanya daya bahagi dengan luas. Daya dalam unit Newton, luas meter square. Newton per meter square ni sama dengan Pascal. Okey, itu adalah unit untuk tekanan. Okey, kalau kamu tengok sini tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas. So, ini maksudnya tekanan berkadar langsung dengan daya. Apa maksud berkadar langsung? Kalau daya meningkat, maksudnya tekanan akan meningkat. Okey? Kalau luas, dan luas pula akan berkadar songsang dengan tekanan. Kalau luas bertambah, tekanan berkurang. Kalau luas berkurang, tekanan akan bertambah. Okey? Nanti kita tengok aplikasinya. Okey, tengok ni. Contohnya, aplikasi tekanan ya dalam kehidupan kita paling mudah tengok paku. Paku dia punya depan sekali tu kecil kan? Tajam kan? Tujuannya untuk apa? Supaya bila kita ketuk dengan daya yang sedikit dia mudah masuk. So kita tidak perlukan daya yang besar. Kenapa bila diketuk dengan daya yang sedikit, yang kecil, dia boleh masuk sebab tekanan yang dihasilkan tinggi. Kenapa tekanan tinggi? Sebab luas permukaan di bahagian bawah paku tu kecil. Kan? Sama juga dengan pisau. Okey? Kita mana pernah tengok pisau yang dia punya mata segi empat kan? Mesti yang tajam kan? Kenapa dia tajam? Supaya bila dia kecil, okey, tekanan yang dihasilkan besar. Okey? Okey, kalau tekanan terendah pula, okey, macam ni kenderaan yang berat-berat, yang besar-besar tu, tayarnya besar kan? Kenapa? Sebab untuk mengurangkan tekanan, kan? Untuk mengurangkan tekanan.
Sebab tayar yang besar tu luas permukaan yang bersentuhan dengan jalan itu besar. Jadi bila luas besar, tekanan akan rendah, kan? Berbanding dengan kalau seorang perempuan memakai kasut tumit tinggi. Kalau kasut tumit tinggi, semakin tajam tumit kasut itu, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan. Okay? Tekanan yang dihasilkan oleh perempuan yang memakai kasut tinggi itu lebih tinggi berbanding dengan tekanan yang dihasilkan oleh tapak kaki gajah. Gajah walaupun dia berat, tapi kakinya besar, luas. So tekanan yang dihasilkan rendah. Berbanding dengan perempuan yang berkasut tumit tinggi yang tajam tu, tekanan yang dihasilkan lagi besar. Kenapa besar? Sebab luas permukaannya kecil, kan? Okey, faham ya? Okey, tengok ini hubungan antara tekanan, daya dan luas permukaan. Okey. Boleh faham tadi ya? Okey, kalau luasnya besar, tekanan tinggi ke rendah? Pandai, tekanan rendah. Kalau luas kecil, tekanannya akan tinggi. Okey, ini contoh eksperimen ya. Okey, sekejap ya. Okey, ini adalah contoh eksperimen. Saya dah pula gambarnya. Okey. Bila kita buat eksperimen, kita guna plastisin. Sekejap. Okey, nanti tak apa. Eksperimennya nanti saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Okey, ini aplikasi prinsip hidrolik dalam kehidupan. Okey, ini adalah prinsip hidrolik ini apa? Dia berkaitan dengan tekanan. Okey. Prinsip hidrolik ataupun prinsip Pascal, tekanan yang bertindak ke atas cecair dalam suatu sistem tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian dalam cecair. Okey, ini maksudnya ya. Okey, dalam satu bila dalam satu bekas ataupun satu sistem yang tertutup, okey, yang ada air dalamnya, bila dikenakan tekanan yang terhasil akan seragam, akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian air ni. Maksudnya tekanan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini semuanya sama. Okey? Okey. So, P itu pressure ya. P itu pressure, tekanan. P1 sama dengan P2. Okey, formula untuk pressure ataupun tekanan, force per area. Okey, force per area, daya bahagi dengan luas. Tadi kan? Okay, ini ialah sistem hidrolik. Yang kamu tengok sekarang ni adalah sistem hidrolik. Okey. Ini kita panggil sebagai sistem hidrolik. Sistem hidrolik ni apa? Sistem hidrolik ni satu sistem, okey, yang menggunakan aplikasi tekanan tadi tu. Aplikasi tekanan. Okey, benda ni digunakan di mana? Dia biasanya digunakan, kejap ya. Biasa digunakan contohnya untuk angkat barang. Untuk angkat barang di pelabuhan contohnya. Okey, lepas tu brake kereta. Okey. Okey, tengok sini ya. Tekanan maksudnya bila ini satu sistem yang tertutup, bila kita kenakan tekanan, maksudnya tekanan yang dihasilkan bila kita kenakan daya, tekanan yang dihasilkan adalah seragam. Okey, maksudnya tekanan di sini adalah sama dengan tekanan di sini. Okey, tengok sini. Di sini daya yang dikenakan adalah 10 Newton, manakala luas permukaan ini adalah 1 cm square, kan?
Okey, kemudian yang ini, tekanan yang diberi, tekanan yang dikenakan kita tidak tahu, tidak dibagikan. Okey, tapi kita dibagi luas. Luasnya sama dengan 100 cm². So, kita kena selesaikan ni lah. So, ini 10/1. Jadi, dia punya tekanan sama dengan 10 lah kan. Okey, di sini F2 tidak tahu, tapi A2 kita tahu kan. Jadi kita kena selesaikanlah sampel matematik ni. Maksudnya 10/1 sama dengan F2/100. Okey. Selesaikan, kita akan dapat inilah 1000 Newton. Okey. Ini biasa digunakan untuk mengangkat kereta di pelabuhan, mengangkat barang di pelabuhan kereta lah biasanya. Okey. Ini jack hidrolik ya. Ini untuk angkat barang ya. Okey. Bila kita kenakan tekanan di sini, okey, tekanan ini akan mampu mengangkat beban di sini. Ini brake hidrolik. Brake hidrolik ni brake kereta lah. Brake kereta yang guna Cheshire ya. Ini kerusi pergigian yang kita selalu baring-baring di klinik tu kan. Okay, mesin pengorek. Steering, power steering. Ini kita punya steering. Biasanya kereta kita tu power steering lah kan. Ini lift garage, ini untuk angkat kereta. Okey, sampai situ je untuk hari ini. Nanti kita sambung ya. Okey, apa-apa soalan nanti tanya Syekh. Terima kasih, bye.